Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala suka amal yang baik. Dia tak suka amal yang tak baik. Jadi dia melihat hati dan amal yang baik dalam diri hamba-hamba dia. Jadi hamba-hamba dia yang mempunyai amal-amal yang baik kerana ada hati yang baik. Satu orang takkan ada amal-amal yang baik melainkan dia ada hati yang baik. Kalau tak sebut hati yang baik pun fahamlah tu. Amal-amal yang baik itu mesti datang dari hati yang baik. Jadi Allah SWT melihat amal-amal yang baik. Tentu sekali amal-amal yang baik datang dari hati yang baik. Kalau kita Allah melihat hati dan amal-amal yang baik. Amal yang baik ini dalam Quran panggil amal soleh. Dia tak boleh nak diterjemah. Orang kata ini dia buat amal baik, dia tu buat amal baik, dia tu buat amal baik, itu tak sama dengan amal soleh tau. Rashidi tolong orang tu, Rashidi pegang tangan makcik tua tu, bawa dia. Orang tengok, Rashidi buat amal baik. Tapi rupanya Rashidi buat baik tu, dia lepas habis bawa orang tua tu, dia minta upah, duit. Orang tua tu tak ada duit, dia marah orang tua tu. Kau ingat aku cuma je kena ajak. Tadi kita tengok dia buat amal baik, sebenarnya dia tak buat amal baik sebab niat dia tak baik. Yang itu kita nampak lah. Kita ingat memang dia orang baik lah, suka bagi makan orang. Rashidi selalu dia pergi rumah orang tu, hantar makanan. Rupanya dia nak tackle anak dara orang tu. Amal tak baik, kita tak tahu. Begitu kata Rashidi orang baik. Itu siapa yang tahu niat Rashidi bagi makan, bawa makan kat orang tua tu, bawa tangan dia. Tak ada siapa tahu. Siapa yang tahu? Rashidi pun tak tahu yang dia tu bukan buat dengan ikhlas. Dia kata ikhlas. Dia pun kata ikhlasnya. Dia tak tahu yang dia tak ikhlas. Rupanya di akhirat ni dia masuk neraka. Sebab Allah kata, saya buat ni, Allah kata kau buat tu semua bukan untuk aku. Kau buat tu untuk sukakan diri kau. Jadi aku dah bagi apa yang kau nak, sekarang kau masuk neraka. Jadi sebab itu amal baik ni dia tak sama sebenarnya dengan amal soleh. Tapi kita tak ada perkataan lagi dah. Kalau orang putih kita panggil good deeds. Kalau Melayu amal baik. Melayu pakai Arab dia amal soleh. Tapi orang Melayu lain tak tahu apa soleh-soleh. Dia kena ditafsir. Kalau tak dia tak faham. Amal soleh. Lama-lama dia kata amal soleh ni semayang, puasa, zakat, semayang, itu amal soleh. Kalau mencuri itu amal salah. Banyak ustaz-ustaz dia kata kita kena banyakkan amal soleh. Bulan puasa ni dah dekat ni, malam Lailatul Qadar, banyak amal soleh ni. Maksudnya tu banyak semayang, banyak puasa, banyak semayang, banyak zakat, banyak zikir lah. Dia tak sebut banyak dakwah. Dakwah tak ada dalam vocabulary ustaz-ustaz, tak ada. Dakwah ni tak ada. Dia ada semayang, zikir, baca Quran. Yang itu dah dia kata ini amal soleh. Tapi itu sebenarnya bukan amal soleh, amal baik je. Amal soleh ni amal yang dibuat dengan cara Nabi
Niat, niat dia tak ada. Untuk sukakan Allah. Ini banyak orang tak tahu. Dia ingat dia amal soleh, rupa masuk neraka. Banyak buat amal kat dunia. Rashidi banyak buat amal. Bulan puasa, Quran, juz, tiap-tiap malam habis, khatam. Bukan Rashidi ni lah. Kan? Rashidi ni baca Quran pun tak. Saya sebut nama ni Rashidi yang satu lagi. Quran habis, makan sikit, tarawih lagi. Dia banyak amal saleh lah. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang boleh dalam Quran, Allah semua sebut amal soleh. Tak ada. Ada juga Allah sebut, kami jadikan hidup dan mati untuk kami lihat siapa yang baik amalnya. Yang masukkan Allah baik amalnya itu amal soleh lah. Tapi illal ladzina amanu wa amilus salih. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Perkataan siapa lebih baik daripada perkataan mengajak manusia kepada Allah, beramal saleh. Wa amila salihah. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kalau kita tak faham ni Quran ni, jadi kita berceramah lah. Amal saleh. Kita faham apa maksud Allah sebut amal saleh tu, bukan amal saleh semayang je. Puasa dan zakat, haji ni boleh jadi amal tak soleh. Bila? Cara tak betul. Niat tak betul. Sufian nampak datang semayang sekarang. Dulu tak semayang masjid. Kita ingat dia dah buat amal soleh lah. Rupa belum soleh lagi. Sebab apa? Dia pergi masjid sekarang belum lagi untuk sukakan Allah kan. Untuk sukakan diri. Atau untuk tunjukkan ke orang. Sebab itu kita bukan mau banyak amal. Kita mau amal soleh. Tapi tentulah buat banyak amal soleh memang bagus lah. Bila Ustaz kata banyakkan amal soleh ni, banyakkan amal yang betul, amal yang diterima. Amal soleh ni amal yang diterima. Amal tak soleh, amal tak diterima. Tak kira lah banyak amal. Bila tak soleh, tak diterima. Amal Yazid tak soleh, tak diterima. Walaupun dia banyak amal, dia 24 bulan, banyak amal dia. 6 bulan, mayang banyak. Tapi kalau tak soleh, di situ mereka semua tak fikir. Jadi untuk jadi amal soleh ni, dia punya main sebab amal tu soleh tak soleh, kerana iman dia lah. Satu, iman lemah, amal dia tak soleh. Satu lagi, iman tinggi, kuat. Jadi amal soleh, walau dia sikit. Jadi orang selepas sahabat banyak semayang tau, ribu-ribu rakaat dia semayang. Sahabat sikit semayang bandingan dia orang lah. Tapi semayang sahabat tu soleh. Yang dia orang tu kurang soleh atau tak soleh. Kenapa sahabat tu soleh? Sebab dia iman kuat. Yang kemudian dia tak soleh sebab iman tak kuat. Semayang sama je saya dengan Yazid, pokok kan? Tapi salat Yazid tak soleh. Salat Azri tak soleh, tak diterima pun. Tak naik ke langit. Kat telinga pun tak naik. Rashidi punya semayang, dia tak soleh. Semayang je. Tapi bila dia bersemayang dengan orang yang solat dia soleh, baik, dia pun dapat pahala juga. Walaupun dia tak punya salat tak soleh. Jadi bapa tuan yang boleh pengajaran ini yang tak ada ni. Belajar usaha meningkatkan iman ni tak ada. Ustaz-ustaz semua tak ajar ni sebab apa? Dia tak buat. Bab ini amal yang menaikkan iman ni tak belajar. Tak belajar dan tak buat. Kuliah-kuliah agama kat masjid, kat mana-mana kat dunia, sejak bukan baru sekarang, sekian lama. Bab usaha menguatkan iman ni tak ada. Unknown. Satu benda yang tak diketahui. Satu orang pun tak tahu. Jadi siapa yang nak bagi ceramah tu? Seorang pun tak buat. Tak ada lah ceramah tu. Maka tak ada orang buat, daripada ustaznya, daripada yang bukan ustaznya. Semua tak buat. Jadi dia orang banyak semayang je lah.
semayang yang tak soleh jadinya. Jadi ribu orang semayang. Oh, saya nak semayang kat Mekah. Ribu orang. Supaya kabul. Tak. Dia tak boleh buat semayang kamu kabul. Kecuali ada dalam Mekah tu, yang semayang tu ada seorang kabul. Mungkinlah. Tapi kalau tak ada, semayang 1 juta orang semayang. Sekaligus. 1 juta. Seorang pun tak ada yang soleh semayang ni. Maka semua tak ada diterima lah. Solat tak diterima, tawaf tak diterima, haji tak diterima, umrah tak diterima. Itu sebabnya. Sebab apa? Tak ada satu orang pun yang buat haji tu yang diterima haji ni. Ini bukan berlaku baru sekarang. Dulu lagi haji tak diterima. Lama lah. Sampai sekarang lagi lah. Tak tahulah kalau ada sekarang ni orang yang haji dia diterima seorang. Jadi semua ramai orang lah. Kita tengok ramai orang. Kita ingat tu dah bagus lah. Oh, sana juta. Semayang kat sana istimak. Kan? Tabligh. Tonggi istimak juta. Tapi apa jutanya? Kalau tak ada satu orang pun kat situ. Weh, mana boleh, takkan tak ada, dia kata. Orang yang cakap ni, dia orang tak faham. Apa dia amal yang diterima, dia tak faham. Sebab amal dia pun tak diterima, dia tak tahu. Mana nak tahu apa dia amal yang diterima? Pertama sekali, saya nak tanya, tengok semayang kau tu. Kau ingat tak Allah dalam semayang kau? Kalau kau nak diterima lah semayang, pertama kau ingat Allah tak? Tak payah nak pergi semayang orang lain. Kalau kau pun ingat lain pada semayang, nah, kau tanya imam-imam besar mana-mana masjid, tanya dia, khusyuk tak semayang? Kalau kamu berani, tapi kamu tak berani. Sebab apa? Kamu pun tak khusyuk kan? Orang yang berani tanya dia ni, orang yang khusyuk semayang ni. Kalau dia tak khusyuk, tak. Jadi imam-imam semua, masjid besar-besar, Masjidil Haram ke, sedap lagu je semayang tu. Khusyuknya tak tahu. Kalau kita tanya lah, apa jawab dia? Jadi kalau kita tak khusyuk, tak ingat Allah, semayang tu tak soleh tuan. Kan? Dia kena ingat Allah, lepas tu bukan ingat Allah je. Dia berkait tu. Ikhlas ada. Lepas tu cara Nabi, sunnah Nabi. Dari uduknya sampailah ke solatnya. Jadi orang hanya pentingkan ni je. Cara uduk lah, bacaan lah. Kalau baca salah je, batal solat. Terus batal. Kalau sebut yang ini batal. Ustaz dia mengajar macam tu. Macamlah semayang tu, yang pentingnya baca betul. Jadi kalau baca satu je tak betul, batal. Takutlah dia orang. Jadi dia orang tak faham nak diterima semayang tu bukan betul bacaan saja. Itu betul semayang tu fakta kecil sebenarnya. Yang pentingnya ikhlas. Ini tak pernah sebut. Sebab dia orang tak tahu. Yang kedua, khusyuk. Ikhlas dengan khusyuk ni dia tak sama. Ikhlas buat untuk suka Allah. Khusyuk ingat Allah. Jadi kalau kita tak ingat Allah, maknanya atau kurang ingat Allah, itu namanya tak khusyuk. Kita khusyuk ni pula ada dia punya persen pula. Ada 5%, ada 10%, ada 50%. Ada 80%, ada 100% khusyuk. Jadi yang diterima ni atas pada 50, umpamanya lah. Kalau 20, 10 belum. Rashidi boleh tahu berapa persen khusyuk ni? Kita tanya dia, berapa persen khusyuk kau semayang? Tak tahu. Kalau kau tak tahu, mana tak ada khusyuk lah. Berapa persen? Tak ada. Nak berapa persen kau ingat semayang dalam semayang subuh tadi? Berapa persen? Tak tahu. 1%. Itu tak boleh diterima tu. Samad? 5%. Samad dulu dia kata dia punya khusyuk apa? 20. Saya tanya Allah, 5 je. Anzalah? Kosong.
Alamak. Yazid? Satu, dua. Sufyan? 20. Betul ke? Sufyan 20. Confident dia bukan. Tak Sufyan confident ni dia 20. kusyuknya 20. Kalau benar pas. Ya Allah. Sorry. Sufyan ni kusyuknya kosong. Kalau benar pas. Kosong. Dia tak ada kusyuk. Dia tak tipu saya. Azri? Kosong. Jadi sebenarnya tuan yang mulia, kalau kita tak ada kusyuk dan sembahyang kosong, tak ingat Allah, macam mana sembahyang tu boleh soleh? Yang Allah cakap wa amila salihah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Dia tak cakap amal aja. Kan? Tajri min tahtiha. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Surah Watim. Semua salihah tuan. Jadi kita baca Al-Quran, kita tengok salihah nah. Salihah ni ialah perintah Allah yang kita dapat buat dengan cara Nabi, dengan sunnah Nabi, cara Nabi sunnah Nabi, dengan niat nak suka ke Allah. Yang semayang ada satu, khusyuk. Kita tak boleh kata, tak pernah orang kata zakat kena khusyuk tak. Zakat tak apa, dia punya cara dan niat penting. Jangan bagi benda yang haram zakat. Kalau kita bagi benda haram, kita tak boleh dapat pahala, kita bagi aja. Macam duit riba kan, kita nak bagi orang miskin, kita malah nak bagi yang betul punya. Kita banyak duit riba. Duit interest dia letak kat bank, itu kita boleh bagi ke orang tapi tak dapat pahala tuan. Tapi kata Hadraji Rahmatullahi, lebih baik bagilah. Ambil tak apa, bagi dekat orang dengan tak ada niat nak tak ada harap untuk pahala. Sebab dia waste money dia, tak ada guna. Kalau makan sendiri dia tak bagus. Waste, saya riba ni saya mau makan, yang pokoknya duit saya simpan, saya makan riba aja. Itulah nama orang fixed deposit. Yang kat bank bagi fixed deposit dia punya persen interest tinggi. Fixed deposit ni makna dia letak duit dia dan makan haram je. So dia bukan duit rasuah je haram. Ini orang rasuah tentulah duit haram kan. Polis-polis yang makan duit haram, walaupun Bangladesh saja, kata Bangladesh 50 dia pun ambil. Bangladesh tu dia suka langgar perintah Allah. Dekat Malaysia dia kata tak ada problem. Kita bila langgar kita bagi duit, polis ambil. Tapi orang Malaysia dia tak ambil, orang polis. Orang Melayu tu dia tak nak ambil, takut. Tapi Bangladesh dia ambil. Sebab orang luar. Duit tu dia makan ke minum ke dia haram. Kalau dia kata saya simpan gaji saya makan duit rasuah dia. Jadi dia sebenarnya makan anak bini isteri dia duit haram tu. Itu satu. Tu rasuah haram juga. Nak. Ini komisen untuk saya. Apa pasal komisen untuk kau pula? Ini engkau dapat projek kerajaan ni, aku bagi kau ni tau. Apa hadiah untuk aku? Orang cakap kan, kau takkan kau tak bagi aku apa, aku bagi kau persen. Dia kerja kerajaan, dia tak boleh dapat persen-persen tu. Dia bukan orang biasa, tak bekerjakan membantu dia untuk ini. Itu tak apalah kau dah bagi dia upah kan. Ini dia pekerja kerajaan, dia ada gaji, itu kerja dia, kenapa pula dia nak minta persen? Jadi bila dia minta persen itu duit rasuah, dan duit tu haram. Jadi dia pun aku gaji simpan. Boleh dapat riba juga situ. Yang ini riba juga. Jadi dia punya hidup tu, makan, minum semua haram. Lepas tu dia nak berdoa, semayang, dia nak puasa, nak dengar ceramah, boleh dapat kesan. Ini orang dengar ceramah tak ada kesan, semayang tak ada kesan, nak doa tak ada kesan, akhirnya tak ada kesan. Tak ada kesan maksudnya tak kabul lah. Sebab apa? Semua makan duit haram, rasuah.
riba lagi kan. Banyak orang yang company yang simpan duit kat bank. Lepas tu dia generate interest kan. Dia guna duit interest tu bagi gaji. Campur sekali. Bagi gaji samad semua. Kerajaan juga buat macam tu. Jadi bagaimanalah orang-orang Malaysia ni yang makan duit riba semua ni boleh khusyuk sembahyang ni? Tentu sekali tak boleh. Betul tak? Hello. Itu baru amal makanannya, iman dia, amal dia semua tak. Sebab itu orang iman kuat dia tak mau makan riba kan. Biarlah miskin atau duit sikit, tapi duit tu halal dan tak riba. Jangan kita ingat kita makan senang, burger tu makan ikan, french fry lah kan, sana sini kan. Tapi kita punya french fry semua duit haram, duit rasuah. Ikan kita beli untuk anak, kesian tengok budak tu. Budak tu sebenarnya tak ada, patutnya tak berdosa, tapi dah bapak dia makan duit riba, duit rasuah. Semua membesar gemuk dengan duit haram, makanan haram, daging haram. Jadi macam mana nak kabul doa, macam mana nak kabul semayang, macam mana nak dengar ceramah dapat taufik untuk amal. Banyak dengar ceramah dia orang kan. Jadi saya berhenti kerja kerajaan. Saya dulu kerja kerajaan. Dia orang kata kenapa Dr. Naswab berhenti kerja kerajaan? Ada pencen. Saya dulu kerja kerajaan, pensyarah dekat Universiti Kebangsaan. Tapi saya fikir tak boleh, saya berhenti. Saya buka klinik sendiri, paling kurang saya tahulah apa yang saya makan kan. Tak apalah saya susah dapat duit, saya buka sendiri. Saya tak mau duit mesti gaji saya ada duit dalam tu riba. Tak ada riba punya. Kerajaan hari ni dia tak asingkan duit riba ni. Bukan duit riba, duit riba, duit haram. Berapa banyak teks daripada haramnya teks. Satu daripada itu genting tu. Genting tu banyak teks. Alamak. Sebab itu hari ni arak-arak semua. Mahathir suka lah duit banyak tu. Kan tak? Dr. Mahathir dan Perdana Menteri kita semua. Sebab nak bayar gaji kamu, mana dapat duit? Kau tak dapat dari benda ni. Jadi Samad pun suka kerja kerajaan. Kerja dekat UTM. Nak pencen Samad. Dia bukan nak Allah Samad. Dah keluar 4 bulan tu, tapi tak ada kesan. Tak buatkan kita takut dengan Allah. Jadi saya tak ada kerja kerajaan bukan sebab saya ni. Sebab kita kalau kerja kerajaan pun, kalau kita ada waktu yang kita kurang bekerja, dah dari riba tu kan. Kita patut kerja 8 jam, kita kurangkan. Tak boleh. Kalau kerja dengan orang ni susah. Saya kerja sendiri, saya nak kurang ke, saya nak banyak ke, saya tak berdosa. Itu saya mau. Kerja sendiri. Jadi saya punya ni baik bersih sikit. Pendapatan saya, makanan saya, anak saya. Jadi saya ni mudah sikit lah. Nak meningkat dalam keimanan tu. Dengan usaha tu, dengan kesan dia senang. Lebih berkesan. Kalau saya dengar ceramah, lebih berkesan dari seorang yang dengar ceramah makan duit haram. Mudah faham. Jadi kat rakyat Malaysia ni, kalau nak berubah dengan ceramah-ceramah saya ni lah, kalau makan duit haram semua tak boleh berubah. Tak ada kesan. Jadi pertama sekali gaji dia orang mesti tak boleh duit haram. Kecuali dia orang bukan Islam lah. Dia duit haram, duit halal pun tak masalah. Dia sama aja. Tapi orang Islam kalau makan duit haram, dia mesti buta mata dia. Buta mata hati. Jadi sebab, tapi kenapa kita makan duit haram? Sebab iman lemah lah. Betul tak? Kalau tidak macam Samad, kenapa dia suka kerja-kerjaan? Dia nak pencen. Pencen tu penting. Samad. Samad ingat kalau tak ada pencen, dia hidup susah tu. Samad ingat. Saya tak ada pencen.
Saya tak ada pencen tuan. Tapi ada susah saya. Jadi susah ni datang sebab pencen ke sebab tak ada pencen? Atau Allah yang bagi susah? Hari ni orang dapat pencen kan. Saya dapat juga duit tapi tak ada kerja. Kerja sikit aja. Tu pencen lah tu. Kan? Saya dapat gaji 3,600. Kan? Saya tak ada kerja sangat. Ada. Sama lah dengan orang pencen. Pencen jaga anak, cucu. Jadi kita jangan takut tak berpencen semua ni. Lagi pula berpencen tu pun bukan duit bersih pun. Semua duit-duit haram juga. Kan? Jadi manusia ni tak lihat tu semua. Jadi kita hari ni pertama sekali kita nak dekat dengan Allah ni, pertama makanan, minuman tu membersih. Pendapatan halal, baru anak-anak tu boleh membesar jadi bagus. Tiba-tiba anak tu jadi isap dada. Kadang-kadang anak tu jadi mak rempit, macam Rashidi. Tentu benda tak betul ni. Mak rempit jadi. Masuk tabligh pun tak betul juga lagi. Kenapa dia tak betul juga? Sana masuk tak betul. Sebab benda-benda yang makan mesti tak betul ni. Rupanya saya kaji. Rupanya mak dia tu, bapak dia tu ceti. Bapak mak dia, datuk dia lah. Banyak tanah. Sekarang tanah yang dijual ni pun hasil ceti juga. Tapi kita dibaginya duit, kita pun makan juga. Kita tak perasan itu duit ceti. Jadi sekarang ni, kata Nabi, akan datang satu zaman orang tak ada bersih punya. Macam saya ni yang bersih katakan, ada juga. Sebab apa saya makan duit orang yang tadi dia bagi, saya tak tahulah itu duit dia. Rupanya duit rasuah dia bagi kat saya. Ataupun duit interest dia. Kena juga lah kita. Tak banyak. Kena juga dia punya imbasan dia. Jadi satu zaman yang berlaku yang kita tak boleh lari tu. Samad bagi duit kat saya, ada duit tu kesan-kesan riba tak? Tentu ada. Mana boleh tak ada. UCSI tu. Takkan dia tak simpan duit, lepas tu riba semua pakai guna untuk gaji lecturer dia. Mesti kena punya. Saya bayar hutang. Saya bagi kat orang duit dia. Saya tak, Allah buat, saya tak dimakan. Duit yang Samad bagi, saya rupanya bagi kat orang. Orang tu tak salah, dia pun tak tahu juga. Tapi macam mana? Tak? Jadi tuan-tuan bapa sekalian, amal soleh ni, pertama sekali asalnya iman kuat. Dengan iman kuat ni, kita keinginan dapat mau makan benda yang halal, kerja yang halal. Lepas tu akan datang amal tu jadi baik, bagus, hati kan. Tapi kalau iman tak ada, tak mau, tak makan duit haram. Jadi ustaz selalu kata, macam nak khusyuk semayang, jangan makan benda subhan. Benda haram lah maksud dia. KFC lah, Kentucky lah. Sekarang KFC semua halal. KFC Malaysia punya. Dengan McDonald, apa pasal ustaz masih lagi bayan tu? Itu ceramah dulunya. Ceramah zaman dulu ialah KFC apa semua tak halal kan. Kan tak boleh lagi ustaz berkata. Jadi apa lagi ustaz membahan subhat. Jadi sebenarnya yang pertama sekali umat ni kena usaha iman. Bila iman dia naik, dia kena tinggalkan semua yang haram ni. Kalau tak tinggalkan benda haram ni, tak boleh iman tu nak naik lagi. Antara iman tu tak boleh nak naik sebab makan benda-benda ni lah. Kata Nabi, ada orang berdoa nangis padang pasir, hampir macam doa dia makabul, tapi makanan haram, duit haram, pakaian haram. Inilah keadaan yang berlaku sekarang. Sebab itu susah orang nak jadi wali. Bukan wali, nak jadi apa pun susah. Banyak ceramah lah. Bukannya sikit. Ribu-ribu ceramah. Tak nampak dia nak amal ceramah tu. Ceramah tu hanya bahan, macam Sufian buat bahan apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seumpama bila Sufian dengan nyanyi, itulah dia nyanyi Hindustan. Jadi tak mau nak amal. Siapa nak amal apa yang cakap dalam nyanyi tu? Tak ada orang. Dengar aja sedap. Macam tu lah. Jadi macam tak ada taufik pula nak kita nak mengamalkannya. Ini sebenarnya kalau kita amal memang kita boleh jadi. Tapi kita tak boleh nak amal.
Kenapa kita boleh amal tu? Itulah. Mula-mulanya tu kita kena usaha supaya menjauhkan diri kita. Jadi kalau baik betul tu bertanam sendiri lah, bertanam macam ni. Dia tu tak ada subhat. Ladang sendiri, tanam. Jadi itulah yang Azri berjaya melakukannya waktu dia pindah ke Baling menjadi petani. Jadi dia makanan ada suci sikit dia punya makanan. Beza dengan orang lain tu. Kalau kita makanan kita tak bersih ni payah sikit tak. Payah kita nak menjangkau dan melangkah lebih laju. Jadi inilah sebabnya di Malaysia dan di seluruh dunia manusia ni tak terbuka hatinya. Kerana pemakanan dia, pakaian dia, apa saja. Dia benda-benda yang Allah tak suka. Itu kita tak kata makan babi, makan minum arak tu, itu dah betul haram lah. Ini makan makanan pendapatan dari hasil perniagaan yang salah. Pendapatan kita tu kita dah bekerja betul dah, kerja dengan kerajaan. Tapi kerajaan ni yang bagi kita duit yang tak betul. Jadi kita tentulah dapat dia punya kesan tak. Jadi kita takkan jadi baik sangat. Susah nak jadi baik sangat. Susah nak jadi takwa sangat. Sangat-sangat susah. Jadi kita kalau kita bekerja dengan majikan kita kalau terambil duit waktu sesalah, kita boleh minta halal kat dia. Tapi kalau kerja dengan kerajaan boleh minta halal. Katalah kita datang lambat, kita ambil duit kerajaan, itu semua termasuk dalam rasuahnya tu. Ambil apa-apa. Lepas tu kita nak minta halal kat siapa? Kat semua rakyat Malaysia. Kan susah tu kan. Kerajaan ni maknanya semua rakyat. Ni kerajaan. Kerajaan ni semua rakyat, duit rakyat. Yang bayar gaji menteri-menteri semua duit rakyat. Yang buat jambatan semua duit rakyat. Katalah silap guna duit rakyat sikit je, 5 sen pun dah susah nak minta halal. Saya datang kerja, saya patut kerja pukul 8 sampai 6. Saya bekerja start pukul 9. Ada setengah jam dah saya, 1 jam dah tak betul. Saya balik pukul 4, dah tak betul. Lepas tu tidur lagi dalam kerja tu. Lepas tu itu semua termasuk dalam mencuri waktu. Jadi mana nak saya nak minta halal. Itu yang saya tak mau kerja kerajaan tu. Saya tak payah. Biarlah saya tidur kedai saya sendiri. Saya tak ada berdosa. Tapi saya tidur dengan kerja kerajaan saya tak boleh. Saya nak ganti waktu tu. Yang tu saya susah. Macam ini saya mau berhenti kerja kerajaan. Walaupun ada pencen lain, saya semua tak pandang tu semua. Semua tu tak penting. Yang pentingnya kita dapat pendapatan untuk kita, anak kita, bini kita, makanan. Itu pun dia orang tak jadi betul je. Sebab tak nak usaha taiman. Allah Subhanahu Wa Taala, Bapa yang mulia, mau kita berusaha untuk mensucikan badan kita dari benda-benda yang haram. Dan roh kita. Ya tak? Roh kita dan akal kita. Semua tu kena suci. Jadi kalau kita termakan benda haramnya dah dekat berapa lama dah? Berapa hari? Kata Abu Bakar, makanan haram datang, masuk, dibakar badan tu dengan api neraka. Amal semayang tak diterima. Berapa hari? Itu orang yang diterima semayang tu. Dia makan benda haram jadi tak terima. Orang yang tak diterima makan benda haram memang tak nampak lah. Ayat. Jadi bapa tuan yang mulia, sebab itu kita kalau makan kat rumah ni, ambil je makan siapa punya, tak kira siapa punya, itu termasuk juga. Takut-takut orang tu tak izin kita makan. Makan benda haramnya. Itu Samad punya kan. Lepas tu ambil je makan. Apa je kat dapur tu ambil. Tak boleh macam tu. Kalau kecuali orang tu bagi tahu apa je aku ada kau boleh ambil. Itu tak, ini tak ada. Saya tengok Hanzalah makan juga. Samad pun tanpa izin. Itu termasuk benda haramnya tu. Rashidi tiba-tiba makan. Sebenarnya dibawa oleh Yazid tadi. Tak apa kata Yazid. Aku dah makan. Tak apa. Itu sebenarnya dia tak ikhlas. Tapi Rashidi dah makan. Itu termasuk juga. Itu sebab kita kena berhati-hati.
Kan tak? Orang tak nak bagi makanan, kita tak boleh makan benda tu. Sebab itu kita tak boleh kenduri kahwin pergi saja kalau orang tu tak ajak kita. Bila kita pergi dia tak ajak kita, macam mana boleh kita makan benda halal? Jadi kita kena pergi umpan dia. Saya tadi diajak dia, boleh saya? Boleh. Kenapalah. Kan? Jadi tuan-tuan yang mulia, ini sebab perkara ni benda nampak kecil tapi besar. Dia akan mempengaruhi kita punya roh juga. Makanan yang haram ni. Kalau amal yang haram, jadi roh jadi tu susah. Bila duduk bayan beribu-ribu hari, beribu-ribu jam, istimak begitu banyak, semayang begitu banyak, nampak tak boleh pergi ke mana. Antara sebab besar itu dia. Dan ini semua sebab kita tak usaha nak jadi orang yang baik, orang beriman, beramal soleh. Kita kena usaha mujahadah diri kita dan melihat setiap yang kita makan, setiap yang kita cakap kena betul, makan kena betul, minum kena betul. Barulah tuan yang mulia, kita menuju jalan menjadi orang yang soleh. Okey.